Okey, kita dah start tanam. Daripada start 7 hari tu kita dah kena start membaja, meracun, dan salah satu aktiviti kita adalah melakukan pruning. Bila kita dah baja, kita dah racun, pokok dah gemuk, kita kena buat pruning. Pruning ni maksudnya kita buang tunas air ataupun daun tua. Okey? Dalam masa 30 hari, maksudnya sebulan selepas kita tanam, kita perlu buang tunas air. Tunas air yang tumbuh pada batang utama pokok. Faham? Faham. Siapa tak kenal tunas air? Angkat tangan. Oh, wah, ramai tak kenal. Okey, tunas air adalah batang yang tumbuh, pucuk ataupun tunas yang tumbuh di pada batang utama. Sorry. Okey. Pada batang utama sebelum cabang Y. Kalau tuan-tuan tengok pokok lada ni, semua ada cabang Y. Okey. So sebelum cabang Y tu akan ada keluar daun, betul tak? Okey. Okey. Ini pokok kita pindah tadi ya. Setiap daun ni esok akan keluar tunas. Itu yang dipanggilkan namanya tunas air. Yang jadinya macam ni nanti. Makin dekat dah semua ni. Makin dekat dah semua ni, marah orang belakang. Okey. So ni nama dia tunas air yang tumbuh di celah-celah daun sebelum cabang Y. So tunas air ni kita perlu buang. Tak boleh simpan. Okey? Setiap peringkat daun ni akan keluar daun dengan tunas. So setiap tunas tu kita perlu buang dalam masa tempoh 30 hari selepas tanam. Maksudnya daripada start kita pindah 7 hari tu, seminggu selepas tu kita dah mula-mula pantau. Sebab ada yang tunas keluar awal, ada yang keluar lambat. So bila kita boleh buat secara berperingkat. So mulakan dengan minggu pertama untuk buang tunas air sahaja. Daun tua ni jangan buang. Faham? Daun utama ni jangan buang masa buang tunas air nanti. Buang tunas air sahaja sampai ke cabang Y. Okey? Selepas 14 hari nanti akan keluarnya cabang Y. Esok bila dia dah besar 14 hari dia akan keluar cabang Y. So kita akan stop buang tunas sampai bawah cabang Y sahaja. Faham? Bawah cabang Y ni. Bawah cabang Y ni semua kita akan kena buang. Daripada pangkal sampai ke atas kita kena buang. Okey? So kita tinggalkan daun tua sahaja. Tinggalkan daun tua sahaja sampai umur dia 30 hari. Pokok kita usia 30 hari, maksudnya tuan-tuan kena catat bila pindah berapa hari, so kena ambil tahu semua tu. Jangan tuan ingat tanam tinggal je. Okey? So bila dah lepas 30 hari baru kita boleh buang daun tua. Okey, baru kita boleh buang semua daun tua. Bawah cabang Y sahaja. Sabar bawah cabang Y sahaja untuk tempoh 30 hari. Sebab apa kita tak buang waktu masa kita buang tunas air ni? Sebab masa tu pokok ni tak banyak lagi macam ni. Dia punya dahan tak banyak, daun dia tak banyak. So daun-daun ni lah yang akan proses makanan untuk pokok ni. Kalau awal kita dah buang, dia dah tak ada sumber untuk proses dia punya makanan. So selepas 30 hari cabang Y akan pecah. Daripada 2 mungkin naik kepada ke-4, 6 dan seterusnya. Sebab lepas 30 hari je kita baru boleh buang daun tua. Okey? Faham yang belah sana? Okey. Bila dah habis buang daun tua, batang kita dah licin macam ni, pertumbuhan pokok akan terus meningkat. Setiap cabang ini akan keluar buah. Tuan nampak? Setiap cabang akan ada buah. Untuk pruning, untuk mencantikkan pokok, untuk menjimatkan baja, untuk mengurangkan populasi serangga, kita perlu buang semua daun tua yang sudah ada buah. Selepas 30 hari. Selepas 30 hari kita pruning, kita dah boleh start buang sikit-sedikit semua daun yang ada buah. Okey? Semua daun tua ni kita boleh buang. Lagi mana nampak buah ada daun tua, kita boleh buang. Sampai mana? Sampai mana? Sampai kita jumpa kawan, kita jumpa potek yang berbunga. Jangan buang. Potek yang masih berbunga macam ni, jangan buang daun dia. Sebab dia perlukan daun untuk proses dia punya makanan. Tapi bila dah ada potek macam ini, walaupun dah stock app keluar ni, maksudnya dah 1 tahun dah keluar, maksudnya dia dah sedia untuk dibuang. Masa bunga jangan. Masa bunga jangan. Bila bunga kau buang, kemungkinan potek tu akan gugur. Okey, so macam ni dah ada 1 tahun, kita dah boleh buang. Okey. So pokok kita akan kurang daun tua. Bila kurang daun tua, proses pemakanan fokus dekat pokok yang peringkat dan seterusnya. Maksudnya cabang yang seterusnya. Dia akan naik ke atas dan ke atas. Sebab purata setiap pokok cili yang kita tanam,
dia akan mengeluarkan lebih kurang 200 cabang Y. 200 cabang pecahan dia kiri dan ke kanan. So kita kena jaga dia punya perkembangan baja dia dengan cara dia pruning macam ni. Buang tunas air dan buang daun tua. Sebab daun tua ni kalau tuan-tuan simpan boleh besar tapak tangan. So dia ni yang akan makan baja banyak. Rugi. So rugi. So pokok tak dapat makan, dia dapat makan. So bila kita dah buang, kebun pokok kita pun cantik. Bila cantik, mula tak suka duduk. Sebab apa? Sebab serangga duduk kat mana? Bawah daun. So bila tadi tuan-tuan tengok masa saya bawa, gelap kan pokok dia kan, penuh dengan daun. Tapi bila kita dah buang daun, kita dah pruning, pokok-pokok ni jadi Booming. jadi cantik. So serangga pun tak ada tempat nak menyorok. Buah kita pun cantik, kita boleh nampak. Buah sikit lagi nak jejak sabut. Baru kita rasa kagum dengan apa yang kita tanam. Kalau tak kita tengok gelap kan, bila kita dah buang daun, wow. Rupanya di sebalik daun tu ada buah-buah yang berjuntai. Orang lelaki dengar buah berjuntai, gelap semua. Okey. So, macam inilah keadaan pokok lepas kita pruning. So, kita perlu buang apa? Dua benda kita kena buang. Apa dia? Tunas air. Tunas air buang sebelum bila? Sebelum cabang Y naik. Sebelum 30 hari. Paras dia sampai cabang Y saja. Sebab lepas cabang Y dah tak ada tunas air dah. Yang ada adalah cabang-cabang yang akan menghasilkan buah. Faham tak? Faham. So daun kita boleh buang selagi mana kita jumpa potek yang dah keluar buah. Macam ni satu hun dah boleh. Macam ni ada bunga lagi, jangan lagi buang. Esok dia dah keluar, baru kita boleh buang. Jadi kita buang kat sini je? Kita buang kat situ je. Tapi bila dah kecil macam ni jarang orang buang dah. Sebab apa? Kita risau patah dengan dia punya buah dia sekali. So biasanya untuk peringkat pertama je kita akan buang. Okey? Betul, bila kita sendiri kadang-kadang saya sendiri bila kita pruning, kita terpatah dia punya dahan, kita dah rugi kat situ lebih daripada 10 biji. Sebab tunas ni, cabang tadi yang patah tu, dia akan pecah lagi dua. Dia akan pecah lagi dua. Sepanjang umur dia, usia dia 6 bulan, dia akan sentiasa tumbuh dan pecah. Selagi pokok tuan-tuan tu tak sakit macam yang kita bagi contoh dalam bilik tadi. Kalau pokok mozaik tu, nanti dia akan stop. Tapi kalau pokok yang sihat, dia tak akan berhenti. Keluar sampai satu peringkat, dia dah tua, baru dia akan stop. Okey, ada apa soalan pasal pruning? Senang je kan? So benda pruning ni saya tak cakap dengan tuan-tuan esok 30 hari baru kena buat. Maksudnya selepas seminggu kita pindah, kita dah boleh mula. Pelan-pelan. Kalau kau ada 1,500, takkan kau nak habis satu hari, betul tak? So minggu kedua dah boleh mula ronda. Mana tunas air yang dah keluar, dah besar sejengkal, ataupun yang kau rasa dah boleh capai guna tangan, dah boleh buang. Berperingkat. Bila kita buat tu peringkat, memudahkan kerja kita. Pokok pun dapat makan secukupnya. Sebab apa? Tunas air tu ambil nutrisi yang kita supply dekat pokok. Sebab tunas air tu memang kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang bila dia dah besar, dia akan keluar bunga, dia akan keluar buah. Tapi dia akan mengganggu proses tumbesaran pokok utama. Okey? Sebab tu kita perlu pruning, buang tunas air dan daun tua. Buah kalau dah buah hijau yang dah ready untuk kita masak, warna dia hijau gelap. Kita pegang, kita picit, dia tak rasa rapuh. Kalau buah muda, picit rasa rapuh. Lembik. Kalau macam ini buah pertama, dia dah keras. Maksudnya kalau kita nak jual tua, dia dah boleh kalau nak jual hijau, dia dah boleh dituai. Kalau buah merah pula, untuk yang terbaik, kita tengok buntut dia hijau separuh, kita dah boleh tuai. Tak perlu hijau sepenuhnya. Tak perlu merah sepenuhnya. Maksudnya buntut dia ni dah merah, kita dah boleh tuai. Petik 50% masak, buah tu lagi tahan lama dekat kedai. Buah tu lagi berat. Sebab bila buah dah terlalu masak merah sepenuhnya, sebenarnya dia jadi lagi ringan. Okey? Sebab itu kita petik biasanya 70 hingga 50% masak. Maksudnya buah dah separuh merah, dah boleh tuai. Tak perlu tunggu sampai merah sepenuhnya. So sabut yang kita guna ni, kita boleh pakai balik. Jangan risau. Jangan tuan-tuan kata macam pengalaman abang kita, habis dia buang. Saya pakai sabut saya tu dah 8 musim. Itu pun boleh pakai. Tapi sebab untung dah banyak sangat, tukar juga sabut baru. Dia ketekut sangat dia. Kita bagi semangat kan, bagi semangat. Okey. So bila kita dah potong, kita kerja paling mudah pertama kita potong separuh. Maksudnya bawah cabang Y tu kita potong. Dia akan tinggal macam ni tunggul. Pakai kata lah. Pakai cutter boleh, sebaiknya pakai gunting. Pakai gunting bunga. Saya nak ajar ni, tip dia paling senang. Setengah orang bawa gergaji yang kecil mini kan, penat. Kau bawa gunting bunga je, beli kat pasar tu, serap je. Gunting bunga, lepas tu tinggallah tunggul macam ni. Tunggul ni yang kita perlu buang.
Cara buang dia macam mana? Jangan membazirkan sabut anda. Jangan korek lah, buat bukan-bukan yang tak dibenarkan. Ambil pisau, rapatkan serapatnya dekat pangkal pokok tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Suruh nabi saya kau temut. Sembelih tu. Kita sembelih dia. Oh. Okey, kita potong keliling dia. Pisau ni tak tajam, kalau ni senang je. Mudah banget. Okey. Sampai dia keluar tunggu dia punya pangkal saja. Kalau nak jimat lagi ketuk-ketuk sikit sabut dia tu. Duit dah banyak tak payah. Okey, so kita cuma buang dia punya tunggul ni saja. Nampak? So kadang-kadang setengah orang kena tepuk sampai keliling macam tu buat keluar sebuku. Penat. Betul tak? Dah sebuku, lepas tu esok kita nak kena top up sabut ni sebab dah berlubang. So macam ni kita tak payah nak top up dah. Esok lubang lama ni kau letak je benih baru dalam dia. Kau kambus sikit. Kan jimat kan? Okey, so cabut dan buang. Boleh tanah semula. Boleh cik kau nak try. Hidup insya-Allah. Saya tak bohong. Dia hidup sebab dia akan keluar tunas baru nanti. Abang dah potong macam ni pun pokok lada abang, kan? Tadi sebelum cabut dah. Kalau abang rasa sayang nak simpan sepokok dah, tapi dah terpotong. Ambil je ni, siram letak kat tempat lain. Dia akan keluar tunas baru, dia akan keluar buah, dia akan keluar macam biasa. Boleh. Jimat. Itu mana yang kalau nak buat stok dapur lah. Kalau komersial dah tak jimat. Itu sedekah. So potong keliling serapat yang mungkin. Serapat yang mungkin, cabut dan buang. Oi, korok pakai detol. Okey, dah habis dah Dah habis cerita, faham Faham. Okey, bila kita dah buang semua ni, apa yang tinggal kat dalam ni? Sabut. Satu benda apa yang tinggal kan? Akar dia. So akar dia tu kita perlu reputkan dia, bagi dia kompos. Dia jadi bahan kompos. So cara-cara nak reputkan dia, nak merawat sekali dengan merawat sabut ni macam mana? Detol. Pandai abang. Setengah orang dia kata satu musim buang, kaya dia. Satu musim buang. Esok musim baru buang. Satu musim 2,000. Okey, so sebenarnya sabut ni kita boleh pakai semula. Tapi kita perlu merawat. Merawat paling mudah dan jimat adalah kita menggunakan klorok. Semua dah termenung dah klorok. Saboi ni. Betul ni. Tu dah tanya soalan dah, sabar. Klorok ataupun detol. Antara dua ni boleh. Tapi saya suka pakai klorok sebab klorok ni dia mereputkan benda-benda yang melekat pada ni. Maksudnya lumut-lumut apa dia akan mengakis. Macam detol ni dia lebih kepada bakteria. Tapi klorok pun dia boleh bunuh bakteria dan cuci kita punya pipe. Cara dia macam mana? Kita tak perlu bancuh dalam baldi ke dalam apa, kacau satu-satu tak perlu. Kita pergi dekat tangki kita 600 gallon tu, beli 2 botol klorok yang 1 liter tu, buka penutup dia, jangan minum. Tuang dalam tangki tu. Tuang dalam tangki tu 2 botol, habiskan. Make sure air tu dah penuh lah. Kau jangan tuang air tak ada air pula. Maksudnya tuang dalam tangki yang ada air tu 600 gallon, tuang, kacau sampai sebati. Ada bau halus-halus, lembut-lembut je. Pam sampai habis. Air tangki tu masukkan dalam polybag ni. Tak? Konsep dia macam mana kau bagi baja, macam tu lah kau bagi air klorok ni kat dia. Faham? Drip sampai habis. Dah habis dalam tangki kau tu, perap selama seminggu. Paling cepat.